Testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tunku Jaafar, para pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang paling utama, iaitu nikmat iman dan juga Islam. Seterusnya kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita peluang dan ruang untuk kita terus hidup, untuk terus beramal soleh. Syukur kita kepada Allah kita dapat hidup, kerana orang mukmin itu tidak bertambah umurnya kecuali bertambah juga kebaikannya. Jadi kita syukur. Jadi orang mukmin ni dia tak rasa nak mati. Dia rasa nak hidup, sebab bila dia hidup bertambah lagi amal soleh. Tuan-tuan, kita sudah masuk 6 Safar, tuan-tuan. Kita sudah masuk 7 Safar, tuan-tuan. Jadi apabila masuk sahaja bulan Safar, maka masuklah juga di dalam WhatsApp group saya, WhatsApp group saya, iaitu berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita buat untuk mengelakkan bala, bencana, keburukan yang ada pada bulan Safar. Walaupun tak banyak, dalam banyak-banyak grup tu ada satu grup je yang forward benda-benda diambil daripada kitab tuan guru sekian kitab syekh sekian, tulis tentang amalan-amalan untuk elak bala pada bulan Safar, tuan-tuan. Jadi syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah agama Islam ini sumbernya boleh ambil daripada mana-mana kitab, kita boleh jadikan amalan agama, tentulah caca merba agama ini. Kalau ada sahaja dalam kitab, ada sahaja dalam buku tu kitab lah dalam bahasa Arab kan. Ada sahaja dalam kitab Arab ke kitab Jawi ke, jadi sumber agama, yang tu caca merba agama. Tuan-tuan, jadi dia timbul satu persoalan. Kenapa tolak bala ni, tolak bala kan, orang sembilan khabar kan, kenapa ianya hanya kita tolak amalan tolak bala ini hanya pada bulan Safar? Kenapa tak tolak bala bulan Muharram hari tu ke, bulan ni nak datang ni, bulan Rabiul Awal ke, Rabiul Akhir ke, bulan Ramadan ke? Tolak bala bulan Ramadan. Kenapa ianya hanya pada bulan Safar? Pernah tertanya kan? Tak pernah jumpa orang tolak bala bulan lain selain daripada bulan Safar. Okey, jadi kepercayaan bulan Safar membawa bala ini, dia berasal, dia asal usul dia adalah datang daripada masyarakat Arab jahiliyah. Arab jahiliyah dulu, dia orang ni bukan bulannya yang dipanggil tasya'um. Tasya'um maksud dia anggap benda tu rugi, benda tu malang, benda tu bawa sial. Jadi mereka ini bukan bulan sahaja yang mereka anggap malang, seperti bulan Rejab. Mereka juga menganggap ada hari-hari tertentu hari yang malang. Mereka juga menganggap bukan hari, minggu, bulan, bukan sekadar bulan, ada tahun tertentu yang tahunnya sial. Bahkan orang pun
Orang pun dia ni bawa sial pun ada kan, masyarakat Arab semua bodoh malang, semua bodoh bawa sial bodoh-bodoh ni yang kita biasa baca dalam surah Yasin, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim kan. Tatayyarna bikum tu sesungguhnya kami rasa celaka, kami rasa malang disebabkan engkau. Jadi diorang ni akan anggap ada setengah-setengah orang yang bawa sial. Tuan-tuan, syukur kita tuan-tuan kita Allah Ta'ala bagi Islam ni sebab Islam datang untuk buang benda-benda mengarut ni. Tak ada hari yang sial, tak ada bulan yang sial, tak ada waktu yang sial, dan tak ada orang yang bawa sial. Tak ada. Kalau kita tak ada lah Islam ni tuan-tuan, nescaya kita pun sama ataupun masyarakat kita ni sama sahaja macam setengah-setengah agama tu kan. Dia percaya banyak benda yang bawa malang kan. Ada tak satu bangsa ataupun satu agama ni banyak pantang larang bahkan nombor pun ada yang dia tak boleh tulis kan. Contoh macam kalau kita masuk bangunan tu, ground floor G kan, G tingkat 1 1, tingkat 2 2, tingkat 3 3, tingkat 4 tak ada kan, tingkat 3A. Sebab dia anggap nombor tu nombor malang kan. Jadi ada kan tuan-tuan, pasal 3A kan, lepas tu baru turun 5 sebab dia tak tulis nombor 4, sebab dia anggap nombor tu, sedangkan ia hanyalah nombor kan. Jadi kalau tak kerana Islam tolak benda-benda ni, nescaya kita pun sama sahaja seperti ini. Jadi Nabi SAW pada zaman baginda lagi dah tolak kepercayaan mengarut ataupun kepercayaan yang menganggap bulan Safar ini ada bawa malang. Lepas tu kalau ada orang bersandarkan hadis-hadis palsu, yang hadis palsu ni dia kata Allah Ta'ala turunkan bala pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Jadi benda ni semua tak betul tuan-tuan, tak betul. Jadi jangan kita anggap apa-apa pun membawa malang, membawa sial, ini semua tak ada. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sebut la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada lagi kepercayaan bahawa penyakit, ada setengah-setengah penyakit yang boleh berjangkit. Tidak ada kepercayaan macam ni. Dulu penyakit berjangkit ni Arab tahu tak ada penyakit yang berjangkit? Arab tahu. Seperti wabak ta'un. Ta'un zaman Nabi ada, Nabi tahu ta'un ni. Cuba ada setengah-setengah kepercayaan penyakit-penyakit macam ni boleh berjangkit. Nabi kata tak ada dah kepercayaan macam tu. La adwa wala tiyarata. Tidak ada tilik nasib. Tiarah ni anggap benda malang. Arab dulu dia kalau nak keluar rumah, dia lepaskan burung. Sebab tu dia panggil tiarah, daripada tayrun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil kan. Itu nama tiyarah, tayr. Dia lepaskan burung. Dia lepaskan burung, kalau burung tu ke kanan, okey kita boleh keluar. Kalau burung tu pergi ke kiri, kita jangan keluar. Dia anggap malang. Nabi kata tidak ada dah benda-benda anggap benda malang. Dulu ada juga kita amal benda-benda ni. Bawa kereta nampak biawak melintih, okey patah balik. Kan, kita patah balik sebab kita anggap ada malang yang akan berlaku. Yang ni juga Nabi kata Islam datang, Islam hapuskan kepercayaan-kepercayaan tahyul ni. La tiyarah wala hammah. Hammah ni panjang nak syarah dia, tak apalah. Dan Nabi sebut wala safar, dan tidak ada kepercayaan bahawa bulan Safar bawa malang. Jadi tuan-tuan, jadi janganlah kita terikut-ikut ataupun kita percayalah. Dan amalan-amalan yang disuruh buat tu, dan amalan ni menganggap bulan Safar ni, yang saya tengok, kalau saya tengok kat internet tu, orang Islam yang paling kuat percaya benda bulan Safar malang ni adalah orang Syiah. Yang ni paling Syiah. Syiah paling percaya bulan Safar bawa malang. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok apa amalan yang boleh buat pada bulan Safar. Banyak amalan tu ambil daripada Syiah.
Jadi tuan-tuan, kita jangan terikut-ikut Sebab tu saya khabar tadi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia turunkan agama. Kalaulah sumber agama itu boleh ambil daripada mana-mana, nescaya caca meremba agama. Sumber agama yang disepakati hanyalah dua, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang ni yang disepakati tuan-tuan. Yang ketiga, ijma', qiyas ini tak sepakat pun tapi majoriti ambil tetapi yang sepakat semua ijma' adalah Al-Quran dan hadis. Yang ni dua benda yang kalau boleh ambil daripada mana-mana, nescaya merapu-rapu agama ni tuan-tuan. Jadi itu sikit peringatan berkenaan dengan bulan Safar. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang forward kau bondo-bondo macam tu, kita nak lawan dia balik kan, tak ada pula dalil kan, tapi kita jangan percayalah, jangan percaya. Benda ni tidak benar tuan-tuan. Jadi amalan-amalan yang diajar tu pun, maksudnya kalau kita amal, kita buat amalan tu, maknanya kita percayalah ada bala. Sebab kita nak tolak bala kan. Jadi tidak ada bala, bukan datang pada orang, bukan datang pada bulan, bukan datang juga pada hari-hari tertentu. Bala itu hanya datang berdasarkan amalan kita. Bulan itu malang kalau kita banyak buat dosa. Bulan itu baik kalau kita banyak buat amal soleh. Itu je tuan-tuan. Jadi datanglah bulan apa pun, tidak ada bala, melainkan yang bala itu adalah daripada diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambunglah pengajian kita, kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim maksud dia perisai orang Islam, benteng orang Islam, perisai orang Islam, kubu orang Islam, itu maksud Hisnul Muslim. Jadi kita nak jaga diri kita, kita nak protect diri kita di dunia dan di akhirat, kita amallah apa yang Nabi SAW amal. Jadi kita kini berada pada bab Azkarus sabah wal masa', iaitu zikir-zikir ataupun doa-doa yang diamalkan oleh Nabi SAW pada waktu pagi dan petang. Dan banyak doa-doa ni tuan-tuan, Nabi suruh baca pagi, baca petang pun baca. Bila pagi? Lepas subuh sampai sebelum zuhur, itu pagi. Dalam istilah pagi itu semua pagi. Cuma ada dalam siap tu adalah kita panggil dulu pagi, wudu, syuruk, duha. Tapi semua itu berlangsung sampai zuhur. Petang bila? Petang daripada zuhur sampai maghrib, itu petang. Pada zuhur sampai maghrib. Sebagian ulama kata lebih sikit daripada maghrib, itu petang. Jadi pagi baca sekali, petang baca sekali. Banyak amalan-amalan yang ada di dalam ni kita baca. Pagi baca, petang pun baca. Baik. Jadi kita dah sampai pada zikir ataupun doa yang ke-10 yang boleh diamalkan pada waktu pagi dan petang. Dan hari ni kita nak sambung pada zikir yang ke-11 ataupun doa lah. Yang ni doa ni, doa yang ke-11 yang diamalkan oleh Nabi SAW pada pagi dan petang. Apa doa itu? Kita boleh tengok muka surat 62 yang ada kitab. Boleh ikut tak tuan-tuan? Ikutlah kan? Cubalah ikut, perlahan pun tak apa. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Okay, jadi kita nak tengok daripada mana doa ini diambil. Doa ini diambil daripada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi, Abu Daud dan Al-Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Okey. Jap, mana doa? Okey, hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
Berkata Abu Hurairah, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Abu Bakar yakni Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, allimni syai'an, ajarkan aku sesuatu, aquluhu, yang boleh aku baca, idza asbahtu wa amsaitu, ketika aku berpagi dan ketika aku berpetang. Abu Bakar minta doa, apa benda yang boleh aku amal. Lalu Nabi SAW bacalah doa yang kita baca tadi. Lalu Nabi SAW kata qala, ataupun Nabi kata qul, katakan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Lepas tu Nabi sambung, qulhu, bacalah ia, katakan ia ataupun bacalah ia, idza asbahta, apabila engkau berpagi, wa idza amsaita, apabila engkau berpetang, wa idza akhadta matja'aka, apabila engkau nak tidur. Baca pagi, baca petang, dan baca bila kau nak tidur. Okey, Nabi bagi bonus. Nabi SAW selalu bagi bonus ni tuan-tuan. Orang tanya baca pagi dengan petang dia, dia bagi pagi, petang, nak tidur. Macam orang tanya Nabi lah, adakah halal makanan, adakah boleh makan binatang yang di laut? Nabi, orang tanya adakah boleh berwuduk dengan air laut? Orang tanya boleh tak wuduk dengan air laut? Nabi kata tahurun ma'uhu, laut airnya boleh dibawa bersuci, wahillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi sebab tu kita ambil ikan tu kita bawa naik, dia jadi bangkai kan, dia mati, kita semoleh ke? Tidak semoleh, sebab Nabi kata bangkainya halal. Jadi apa sahaja dalam laut itu, kalau mati ke hidup ke, adalah halal. Jadi Nabi ajar tu, Nabi bagi bonus. Orang tanya boleh tak berwuduk? Nabi bukan ajar wuduk sahaja, Nabi ajar boleh juga makan bangkai di laut. Tapi bukan bangkai orang buang dalam laut kita makan, tak kan, yang binatang laut lah tuan-tuan, binatang laut. Okey, kita nak tengok sedikit makna, apakah maksud Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Jadi dah lama belajar ni, Allahumma maksud dia apa tuan-tuan? Ya Allah. Allahumma maksud dia ya Allah. Alimal ghaibi, yang mengetahui. Alim, kita panggil alim. Alim dalam bahasa Arab maksud dia yang mengetahui. Alim bukan maksud baik. Kau ni dah alim sekarang ni kan, saya nampak kau pergi surau banyak ni, pergi masjid rajin ni, alim kau sekarang. Alim yang kita maksud alim dalam ayat tu bukan alim baik, baik kau ni dah makin soleh, ataupun berkatanya soleh kau ni, bukan alim. Alim dalam bahasa orang yang mengetahui, alim. Okey, ya Allah yang mengetahui al-ghaibi wasyahadah, yang ghaib dan juga yang syahadah. Jadi ghaib itu apa tuan-tuan? Ghaib itu benda yang tak nampak. Asalnya perkataan ni benda yang tak nampak, itu ghaib. Jadi ada beberapa pendapat apabila mensyarahkan hadis ni. Maksud daripada ghaib adalah apa yang hamba tak nampak. Ada yang kata ghaib itu apa yang hamba tak nampak. Dan syahadah benda yang hamba nampak. Okey, ada juga pendapat yang mengatakan ghaib itu adalah benda yang tersembunyi. Dan syahadah pula benda yang nampak. Ada yang kata ghaib itu adalah akhirat. Dan syahadah itu adalah benda yang dunia. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan ghaib itu apa yang dahulu, dan syahadah itu apa yang sekarang. Jadi banyak pendapat tentang ghaib dan syahadah. Tapi kita nak beritahu ghaib ni kalau kita nak bahagi tuan-tuan, ghaib ni tak nampak. Ghaib ni kalau kita nak bahagi, boleh bahagi kepada 3 bondoh. Ghaib dia panggil al-ghaibul madhi, al-ghaibul hadir, dan juga al-ghaibul mustaqbal. Ghaibul madhi, ghaib benda yang lepas. Hari ni kita hidup tahun 2000 contoh.
Apa yang berlaku 1000 tahun lepas, 2000 tahun lepas, kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang tu dia juga dipanggil ghaib. Jadi siapa yang tahu tentang ghaib itu? Yang pertama Allah Ta'ala, dan juga manusia yang hidup zaman tu. Jadi itu juga dipanggil ghaib. Sebab tu Allah Ta'ala ceritakan tentang Ashabul Kahfi, kan? Ashabul Kahfi adalah satu kisah ghaib untuk kita, tapi dia tak ghaib. Dia bukan ghaib untuk orang yang hidup zaman tu ataupun duduk dengan itu. Tak ghaib bagi itu, adalah benda yang dia orang saksikan, tetapi dia adalah ghaib bagi kita. Ashabul Kahfi. Jadi cerita tu tak sampai kepada kita melainkan melalui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang cerita sebab dia tahu. Itu ghaib madhi. Ghaibul hadir, ada juga ghaib yang hadir. Hadir ni maksudnya sekarang. Kita hanya tahu apa yang ada berlaku dalam masjid ni sahaja. Kita tak tahu selang dua bangunan daripada masjid ni, kita tak tahu apa yang berlaku. Itu juga dipanggil ghaib. Siapa yang tahu? Orang yang ada di situlah. Itu ghaib. Dan ada juga dipanggil ghaib al-mustaqbal. Okey, ghaib mustaqbal maksudnya ghaib pada masa hadapan. Ghaib masa hadapan tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni hamba tak tahu. Kalau dulu mungkin ada orang tahu, sekarang mungkin ada orang tahu, tapi masa depan tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esok pun Nabi tak tahu. Selain daripada Allah, Nabi ke malaikat pun tak tahu. Bila hujan nak turun, malaikat pun tak tahu. Sehinggalah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu dipanggil mustaqbal, ghaib masa hadapan. Alright. Itu maksud ghaib. Dan syahadah, wasyahadah, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui benda yang ghaib dan juga yang syahadah. Syahadah maksudnya benda yang nampak, yang kita boleh saksikan. Jadi basically ayat ni nak bagi tahu, ya Allah yang mengetahui benda yang ghaib dan benda yang syahadah. Maknanya kita hanya nampak benda yang syahadah, tapi Allah nampak ghaib dan Allah nampak syahadah. Okey, sambung. Fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard maksud dia pencipta langit-langit dan bumi. Okey, pencipta tuan-tuan dalam bahasa Arab dia ada perkataan banyak, antaranya khaliq. Allah khalaqallah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqa itu maksud cipta. Tetapi perkataan ini fatir, macam kita baca pada apa, kita baca apa? Doa iftitah, kan? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Okey, fatara tu juga cipta. Kenapa dia tapi apa beza dia? Fatara ataupun fatir, dia mencipta, maksud dia sama ada dia mula-mula mencipta ataupun dia mencipta tanpa ada contoh sebelum daripadanya. Itu maksud fatir. Ibnu Abbas apabila Allah Ta'ala cerita Fatirus samawati wal ardh, Ibnu Abbas sepupu Nabi pun tak tahu maksud fatir. Dia kata dia pun tak tahu maksud fatir, sehingga ada dua orang Badui datang kepada dia dan bertengkar tentang perigi. Lalu salah seorang berkata, ana fatartuha, aku yang mula-mula korek. Lalu baru dia faham maksud fatir itu apa. Orang yang mula-mula buat. Cipta. Cipta, mungkin Allah cipta, kita pun boleh cipta. Kita boleh cipta kereta, kita boleh cipta jam. Tetapi siapa yang mula-mula, yang mencipta sebelum semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud fatir. Fatiras samawati wal ard, Rabb kulli syai'in. Rabb ni pun banyak kali dah saya sebut. Apa maksud Rabb? Saya sebut As-Sayyid, Tuan, Al-Mun'im, Al-Mutasarrif. Itu maksud Rabb. Tapi kalau tuan-tuan nak faham Rabb ni apa tuan-tuan, kita mungkin kena balik zaman dulu tuan-tuan. Kalau kita tengok zaman dulu, raja ni dia pemilik seluruh tanah. Raja dia memiliki seluruh tanah.
Itu maksud Rabb sebenarnya. Rabb dia pemilik, ataupun kalau orang Inggeris dia panggil Lord. Lord ataupun dia panggil Master. Lord lah, kalau zaman dulu dia panggil Lord. Okey. King is the Lord. Semua sekali tanah tu dia punya. Lepas tu King ni akan bagi tanah-tanah ni kepada golongan-golongan noble ni. Dia akan bagi kepada bangsawan-bangsawan. Jadi bangsawan-bangsawan ni dia ada pengikut dia, ada orang bawah dia. Jadi bangsawan ni dapat tanah dan orang-orang lain tu akan duduk di tanah bangsawan tu tadi. Tapi tanah tu siapa punya? Raja punya. Hadiah diberikan kepada bangsawan-bangsawan ni. Lalu orang-orang yang lain tu semua hidup di dalam tanah tu, tapi dia kena bayar sikit lah, kena bayarlah kepada Lord ni tadi. Jadi orang-orang bawah ni dia ada dua, basically dia ada dua tuan. Dia ada dua tuan. Satu bangsawan tu tadi dan satu lagi raja. Okey, kalau kita nak faham Rabb, raja tu macam Rabb tu. Dia memiliki semua benda. Jadi orang ni Allah SWT nak bagi tahu dia adalah Rabb kepada semua Rabb. Kalau raja ada tanah, dia pemilik segala. Itu maksud Rabb. Jadi Nabi doa Rabb kulli syai'in wa malikah. Dialah Rabb bagi segala sesuatu wa malikah, dan rajanya. Kalau dia kata dia ada raja, Allah Ta'ala adalah rajanya, raja segala raja. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan diri aku. Okey, yang ni yang Nabi ajar suruh kita baca pagi. Lepas kita puji Allah, kita puji tu daripada awal tu, yang mengetahui benda yang gaib dan syahadah, raja pencipta langit dan bumi, tuan bagi segala sesuatu dan rajanya, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali engkau. Lepas tu baru minta a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, min syarri nafsi, daripada kejahatan diri aku. Tuan-tuan jadi kita ni kadang-kadang kita rasa jahat tu orang je. Dia ni jahat buat kat saya ni, dia ni jahat ni. Tapi sebenarnya kejahatan yang banyak sebenarnya adalah daripada diri kita. Kalau ingat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dulu ada seorang wanita yang goda dia tu. Dipanggil dalam Al-Quran Imra'atul Aziz. Isteri kepada Al-Aziz. Al-Aziz ni gelaran untuk orang menteri ataupun orang besar di Mesir tu, Al-Aziz. Bila Al-Quran kata Al-Aziz, maknanya dia ni mungkin menteri lah. Kalau kita ada Perdana Menteri, ada menteri-menteri lah. Dia salah seorang isteri kepada menteri itu, Imra'atul Aziz. Dia ni yang goda ke Nabi Yusuf. Lalu dalam surah Yusuf cerita perempuan ni lepas kantoi kan, sebenarnya dia yang goda Nabi Yusuf. Dia kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Aku tak katalah aku ni tak bersalah kan. Dia macam orang pandang buruk kat dia kan. Yalah, aku tahu aku salah, macam itulah. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tak katalah aku ni tak bersalah pun dalam hal ni. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa ataupun diri, innan nafsa yang kita panggil nafsu tu, sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kita, la ammaratun bisu', benar-benar menyuruh kepada benda-benda yang buruk. Allah rakam perkataan isteri kepada Al-Aziz ni, dia bagi tahu sesungguhnya diri, nafsu kita, diri kita ini sentiasalah ajak, suruh kita buat benda yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang Tuhan aku sayang untuk aku. Dalam kes dia ni tadi, dia nak buat jahat, tetapi disebabkan rahmat Allah, Nabi Yusuf tolak. Jadi dia tak jadilah, tak jadi nak buat jahat. Okey, yang tu maksud keburukan. Nabi suruh kita baca, aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada keburukan diri aku. Keburukan diri aku ni, nafsu diri aku ni. Itu yang pertama, iaitu diri kita sentiasa mengajak kepada benda yang buruk-buruk lah. Jadi kita duduk ramai-ramai ni, kita tak rasa nak buat jahat. Kita duduk seorang-seorang, kita tengok macam mana diri kita suruh buat benda buruk, suruh buat benda jahat. Duduk seorang-seorang, kita tahu macam mana diri kita.
Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita punya sifat diri kita ni. Dalam Al-Quran Allah suruh bertakwa. Takwa tu apa tuan-tuan? Takwa tu apa? Jaga diri kita daripada buat yang Allah larang. Allah suruh berapa kali takwa dalam Al-Quran? 258 kali takwa disebut di dalam Al-Quran. Sebab ulanglah, ya ayyuhallazina amanu taqullah kan, takwa kepada Allah kan. Jadi dia tahu sebab diri kita ni kalau tak buat apa-apa, dia start nak suruh buat benda jahat. Sebab tu agama lah banyak larang kita, sama ada buat jahat ataupun buat benda yang sia-sia, benda lara, sia-sia. Buat benda tu pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Yang tu juga agama larang. Sebab bila dia start buat benda ni, dia akan bawa kepada benda yang buruk. Macam main game contoh main game. Boleh tak main game? Boleh. Tapi dia adalah lara lah. Pahala tak dapat, duit pun tak dapat. Main game. Kecuali lah yang main game yang budak-budak sekarang ni kan, masuk pertandingan dapat, itu kerjaya kan. Ini yang main game saya saja duduk rumah kan, main game ya. Buat ni ataupun tengok movie ke kan, tengok Netflix ke kan. Ada Netflix tuan-tuan. Tengok TV lah kan. Saya tengok TV kan. Yang tu boleh tak? Boleh. Tapi dia adalah lara. Tapi benda-benda lara ni dia bawa kepada benda yang haram. Jadi sebab tu kita minta Allah SWT lindung daripada keburukan ataupun kejahatan diri kita. Okey. Wa min syarri syaitan, wa min syarri syaitani wa syirkih, dan daripada kejahatan syaitan dan juga dalam wasyirkih. Kalau tuan-tuan ada kitab, dia ada dua riwayat, satu wasyirkihi ataupun wasyarakihi. Apa maksud dia? Yang pertama, kalau kita kata wasyirkihi, dan aku berlindung daripada kejahatan syaitan dan juga kesyirikannya. Sebab syaitan sentiasa suruh kita syirikkan Tuhan, sentiasa. Kalau kita tengok balik ketika mana Allah Ta'ala tanya kepada syaitan, ma mana'aka an tasjuda, apa yang menghalang kau daripada sujud, iz amartuka, ketika mana aku suruh engkau. Jadi dia cakap, aku lebih baik daripada Adam. Allah Ta'ala suruh dia sujud apabila Allah Ta'ala ciptakan Adam. Allah tanya, kenapa tak nak sujud? Sebab aku lebih baik daripada apa yang kau cipta ni. Engkau cipta aku daripada api dan kau cipta dia daripada tanah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, keluar engkau daripada syurga ataupun daripada langit, turun ke bawah. Tapi syaitan minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan nyawa aku sampai hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Allah kata, innaka minal munzarin. Engkau ditangguhkan. Nyawa kau hidup sampai hari kiamat. Lepas tu apa kata dia? Disebabkan engkau buat aku ni, Allah, didendam dengan Tuhan. Syaitan ni didendam dengan Tuhan. Bima aghwaytani, disebabkan engkau buat aku jadi sesat ni, ya Allah, aku akan sesatkan anak Adam daripada jalan engkau yang benar. Jadi apakah cara nak menyesatkan manusia? Yang paling berjaya sekali adalah syirik. Mensyirikkan Allah Azza wa Jalla adalah, kalau kita, dia buat-buat kepada kita tu sampai kita syirikkan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, saya banyak cakap pasal benda-benda syirik ni, tuan-tuan. Jangan kita minta selain daripada Allah Azza wa Jalla, sebab itu adalah kejayaan syaitan. Dan syirikan boleh bawa kita sama dengan syaitan masuk neraka. Jaga-jaga diri kita daripada syirik ni, tuan-tuan. Nak masuk dah? Sikit Sikit. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Okey. Dan aku minta lindung daripada syaitan tadi, dan aku minta juga lindung daripada aku ini buat ke atas diri aku keburukan. Aku minta lindung, aku buat benda yang buruk untuk diri aku, ya Allah. Dan yang terakhir, au ajurrahu ila muslim, ataupun aku akan heret sekali dengan kejahatan aku itu kepada orang muslim yang lain. Okey, apa maksud dia, tuan-tuan? Maksud dia buat benda yang buruk untuk diri kita tu, kita tahulah kita buat dosa ke, ataupun kita buat sesuatu yang membawa masalah balik kepada hidup kita. Dan apa maksud mengheret orang Islam sekali? Maksud dia adalah, kadang-kadang tuan-tuan, apabila ada dalam grup WhatsApp tu, kita saja ya hantar satu isu, lalu bertengkarlah grup tu, kan, disebabkan kita heret orang lain buat dosa.
Pasal orang tak ada apa-apa, tiba-tiba dia hantar satu isu dan orang ni start mengumpat, orang ni kata, orang ni kata pemimpin 970 juta lah. Contoh-contoh dan sebagainya. Jadi kita yang start benda tu. Dan apa sahaja benda ni kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung diri kita. Wallahu taala alam tuan-tuan. Jadi masa sudah tidak mengizinkan kita. Kita sempat baca satu tak apalah. Nas'alullah ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ay yaj'alana hudatan muhtadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan. Wah.